أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. Kali ini kita di hikayat yang ke-21. Zukira, diceritakan. Terjemahan lafzi dia disebut. So kita terjemah diceritakan, sama juga dengan kila, diceritakan. Zukira, diceritakan, disebut di dalam ba'd tawarikh, di dalam sebuah ataupun satu tawarikh sejarah. Dan sebuah sejarah, dalam satu sejarah telah disebut tentang anna, bahawa ba'da al-a'rab, ba' boleh bermakna satu, seorang, ba'da al-a'rab, seorang orang badui. Badui, terjemahan lafzi sebahagian orang badui. So terjemahan fasih dia seorang di kalangan orang Arab. Badui fil badiyah, berada di Sahara. Badiyah pada pasir, Sahara. Asabat, nisaknya asabathu. So asabathu, ditimpa oleh humman. Humman, demam. Terkena demam. Ditimpa demam. Tapi terjemahan lafzi dia, demam telah asabat, menimpa hunya. Fi ayyamil qais. Fi, pada, ayam terjemahan lafzi hari-hari. Tapi ayam juga boleh bermakna musim. So pada musim yang sangat qais, sangat panas. Musim, ayam, hari-hari yang panas, itu musim yang sangat panas. Lalu dia pun mendatangi sebuah kawasan Abtah. So tanah Sahara ni, dia ada satu kawasan yang agak berbatu sikit, kawasan lapang. So bila hujan turun, kawasan tu dia akan digenangi oleh air. Kadang-kadang tu boleh jadi kolam, sepanggil Abtah. Sebab tu kadang-kadang Abtah ni orang terjemah kolam, tapi sebenarnya dia bukan kolam. Dia kawasan tu kawasan yang luas, berbatu, dan akan digenangi oleh air bila datangnya air. So Abtah. So lalu dia mendatangi kawasan yang berbatu, yang lapang. Bila dia datang tu, pada waktu Zahira. Waktu Zuhur, mana waktu tengah hari? Az-Zahira. Lalu dia pun ta'arra, menanggalkan pakaian dia. Ta'arra bermakna telanjang ataupun tidak berpakaian. So ta'arra, dalam kepanasan yang terik. Syadid mana? Kuat. Al-har, panas. Kepanasan. Dalam kepanasan yang terik. Panas terik lah. Panas yang kuat, syadid. So syadid ni boleh terjemah according to, berdasarkan kepada keadaan. Asal dia makna satu yang kuat-kuat, yang amat kuat, amat. So kalau untuk matahari jadi terik kan. Wa talla, betul ni talla, bukan wa talla aja sini, bukan talla. Ataupun kita tengok mungkin boleh dua-dua, sirah tu maknanya sama aja, talla dengan talla. Talla, talawa ataupun talaya, kita cari talla saja. Talla tu makna sudah, kalau nombor dua kan tak ada sini kan, talla
Ada tola je. Tola yatli. Tola yatli, kalau kamu yang besar sikit, nombor 2 boleh juga He gilded. Normal lah kan. So boleh dua-dua lah. So tallahu tu, tapi makna intense lah. So talla pun boleh, tala pun boleh melomorkan. Watalla ataupun watala badanahu. So dia melomorkan badannya, badanhunya bi dengan zaitin. Zait, minyak. So dia melomorkan badannya dengan minyak. Dalam pucel ni diceritakan dalam sebuah sejarah, seorang Badawi yang duduk di Sahara telah demam pada musim panas. Lalu dia pun datang untuk hilangkan demam dia tu. So dia mari nak berubat lah ni mari nak jemur panas. Kononnya jemur panas tu boleh menghilangkan demam. So dia pun mari di kawasan yang Abtah ni, tanah yang berbatu ni, pada waktu Zuhur, waktu tengah hari betul-betul, dia buang baju dia di bawah terik panas, kepanasan tu, bahang matahari yang panas tu. Lepas tu dia lomorkan tubuh dia tu dengan minyak pula. Fatalla badanahu bizaitin. Lepas tu dia berguling-guling pula. Waja'ala, mana mula, taqallaba yataqallabu, mula berguling-guling. Berguling-guling di bawah matahari. Fi syamsi, mana di terjemahan lafzi dia di dalam matahari. Maknanya maksud dia di sini di bawah matahari. So, di bawah cahaya matahari. So berguling-guling ni di mana? Ja'ala yataqallabu 'ala al-hasa. Di atas batu-batu tadi lah, sebab Abtah tadi tu kawasan tu yang agak berbatu yang kecil-kecil tu, batu kerikil. Lepas tu dia mula bercakap. Cakap diri sendiri, dia bercakap dengan demam dia tu. Hei demam. So waqala, wahai demam, lalu dia berkata saufa ta'lamina. Kamu akan tahu. Ta'lamina ni untuk muannas you. So kamu, maknanya demam ni muannas lah. Saufa ta'lamina. Saufa mana kelak. Kelak kamu akan mengetahui. Ta'lamina. Ya humma, wahai si demam, wahai demam yang menjakiti aku, nanti kamu akan tahu ma nazala biki, apa yang ma nazala biki, apa yang nazala, apa yang singgah pada kamu. Kan demam kan dia beralih pergi ke orang ni. Dan wabiman ubtuliti. Nanti kelak dia kata kamu akan mengetahui siapakah yang akan kamu dibalakan, diujikan. So kamu akan diuji. Ubtuliti, kamu akan diuji bi dengan man, siapa. Dia marah ni, marah ke demam ni. Dia ceramah lagi kepada demam dia. Adalti. Kamu telah berpindah. Adalah mana kamu telah berpindah, kamu telah memalingkan diri kamu daripada orang-orang besar. Dia nak kata sini, dia kata kamu ni, wahai demam, kamu tak pergi kepada orang kaya, raja-raja, kenapa kamu mari kat aku ni? Sepatutnya kamu pergi duduk demam, duduk kepada raja-raja. So dia kata, adalti, kamu telah berpindah atau berpaling daripada umara-umara, pembesar-pembesar, wa ahli sara, dan juga orang-orang yang kaya. Sara, kaya. Ahli, orang yang memiliki kekayaan. Sara. Wa ahli sara, wa nazalti bi. Dan kamu lari daripada umara, lari daripada orang kaya, kamu pergi singgah kepada nazilti, kepada aku. Bi. Singgah padaku. Singgah kepada aku. Dia bercakap lagi dengan demam. Wa ma zala. Ma zala mana berterusan. Ma mana tidak. Zala mana berhenti. Ma zala mana tidak berhenti, artinya berterusan. Dia terus menerus
yatamarragu. Yatamarragu sama dengan yataqallabu. Berbolak-balik, mana berguling-guling. Tamarraga, berguling-guling sehinggalah hatta arika, keluar peluh dia. Sehinggalah berpeluh dia. Arika mana berpeluh, dan sehingga zahabat, hilanglah, pergi dia mana hilanglah, hummahu, demamnya. So humma tadi tu demamnya. So selepas kebah ataupun hilangnya demam dia tu, berkurangnya demam dia terus hilang, dia pun bangun. Qama mana? Bangun. Bangun dia pergi. Tiba-tiba dia dengar orang bercakap. Sami'a. So, wasami'a pada hari keesokannya. Fil yaumis sani, second day. Yaumis sani, dia dengar ada orang yang bercakap. Qailan. Orang yang bercakap, dia kata, qad humma al-amiru bil amsi. Raja kita, Amir, qad humma telah dijangkiti demam. Telah ditimpa demam. Telah didemamkan. So, hamma memanaskan. Humma dipanaskan. So, dipanaskan di sini demam lah. Qad humma. So, istilah kalau kita nak kata demam, guna sirah majhul. Qad humma telah dipanaskan, artinya telah demam. Telah demamlah raja kita semalam, bil amsi. Dia kata semalam demam. Sebab dia transfer dah di sini ni. Dia duduk marah, dia bercakap dengan demam ni kan. So niat dia kata, pergi kamu. Pergi kepada umara. So faqala al-a'rabiyyu. Lalu orang Badui tadi, Arab, menjawab, ana, aku wallahi demi Allah. Mana demi Allah, akulah yang ba'astuha. Akulah yang mengirimkan, tadi refer kepada demam. So akulah yang mengirimkan demam ilaihi kepada raja. Bila dia cakap begitu, dia tahu dah orang akan marah kan. Cakap apa ni, karut-karut ni kan. Summa kemudian dia pun walla, lari, melarikan diri. So, walla mana berpaling, hariban, melarikan diri. So, hariban, melarikan diri. Cerita lucu lah ni, cerita orang dulu. Zukira daripada zakara kan. Zakara menyebut, zukira disebut. Kalau mengenai kisah-kisah, kita kata diceritakan. Fi ba'di tawarikh. Tarikh, jamak dia tawarikh. Dulu kita ada pengajian tarikh, tawarikh. Kan, sekolah-sekolah dulu tawarikh. Tawarikh ni ambil dalam bahasa Arab ni lah. Jamak, tawarikh. So, tawarikh. So, kalau kita nak guna ba' ni dia perlukan kepada jamak lah selepas dia. So, ba' sepatutnya kena ada plural sini. Ba', one of. So, one of, sini one of, sini kena jamak lah. One of tawarikh. Sama juga yang sini kan, annal ba'dal a'rab. Bahawa seorang orang Arab. So, Arab ni dia pelik sikit. Dia perkataan Arab ni, dia dah plural dah. Macam qaumun kan. Qaumun dah plural dah. Satu kaum. Tapi kita tak ada kata seorang kaum kan. So, satu kelompok tu dikira surah jamak dah. Tapi dia tu lafaznya mufrad. So, dia punya jamak aqwam. Aqwamun. Sama juga dengan ini, Arab, orang-orang Arab, Badui. So dia punya plural dia A'arib. A'aribu. 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 A'aribu ni tak ada tanwin. So kalau kita nak kata seorang orang Arab, seorang Badui. Sini kita kata ba' kan. Kalau kita nak kata seorang, so kita campurkan ya nisbah. Jadi a'rabiyun. So dalam hadis banyak kan ja'a a'rabiyun.
Datang seorang badui. A'rabiyun. A'rabiyun. So, masukkan ya nisbah ni. So, ya yang ada sabdu ni, dia akan jadi seorang je lah. Kalau Arab ni ramai, orang-orang badui. Sini dia nak refer kepada seorang, dia guna lebat. So, kalau kita nak tukar, dalam bentuk ni, Zukira fi ba'di tawarikh anna A'rabiyan. Bahawa seorang orang Arab. Fil badiyah. So badiyah tu maknanya padang pasir kan tadi kita terjemah. Padang pasir. Sebab dia mari dari perkataan badar. Badwun. Badawa. So badawa ni kalau fi'il dia badar kan. So badar tu sendiri makna dia nampak jelas. So padang pasir ni kan dia luas nampak jelas. Jadi kawasan dia tu panggil badiyah lah. Badiyah, kawasan padang pasir. Jamak dia bawadin. Ataupun kita boleh guna jamak yang mu'annas salim, badiyatun. Kalau kita kata penduduk ataupun orang yang duduk di tanah padang pasir, kita guna ahlu. Penduduk kan? Ahlul badiyah. Penduduk di kawasan padang pasir. Orang Arab lah. Orang Arab badui. So daripada badi ni, kita boleh buat orang Arab tadi. Badui tadi kan? Tadi badui kita guna Arabiyun. Tapi kalau kita nak guna al-badiyah ni, lafaz badiyah, jadi badawi. Badawiyun. Okay, badawi. So badawi ni, isim nisbah dia ni, ini tidak mengikut kaedah. So, kalau ikut kaedah dia kena guna bentuk yang asalnya, hidup bahasa. Sepatutnya badiyun gitu. Bentuk asal dia. So bentuk asal dah hilang ni, alif pun tak ada kan, so badawi. Tapi asalnya daripada ni, al-badiyah. So ada kes-kes dalam kalam Arab ni, pembentukan kalimah tu dia tidak ikut disiplin. Macam ni kita panggil khilaf, bercanggahan dengan kaedah. Khilaf kias. Kias ni kaedah. Bercanggahan dengan kaedah. So dia kata seorang badui telah ditimpa ni, asabah. Ini banyak dalam bahasa Arab perkataan asabah ni. So asabah khususnya untuk penyakit kan. So kita guna asabah. Asalnya asabah tu kita hin. Kalau panah ni kita memanah, kita mensasarkan sesuatu, asabah. Daripada asabah ni keluar perkataan betul, sawabun. Sebab sasaran tu bila kena tepat dengan sawab. Kan sawab makna right, betul. Kan? Asab. So asabah mensasarkan. Atau maknanya menimpa kan. Menimpa, asabat. So kalau mu'annas jadi asabat. So mana kalau kita terkena demam ataupun penyakit, kita kena jadikan penyakit itu menimpa kita untuk buat ayat bahasa Arab. Penyakit itu menimpa kita. Penyakit itu yang masuk kepada kita. Jadi fa'ilnya nanti kena penyakit tu. Dan kita akan jadi maf'ulun bih. Dekat sini kan asabathu. Ini maf'ulun bih. So fa'il dia humma. So humma ada ya sini kan. So ya ni ya ta'nis sebenarnya, ya ta'nis. Ya tanda muannas. Tanda muannas salah satunya ada ta marbutah kan. Satu lagi ya yang ya alif maksurah tu. So alif maksurah juga kadang-kadang dia support body dia dengan ya ta ta'nis. So ta ta'nis ni biasanya dia tak ada tanwin lah. Dia tak ada tanwin. Kalau yang ada tanwin tu itu alif maksurah biasa, bukan ta ta'nis. So asabathu al-humma. Sebab tu ada ta sini kan. Asabat. Menimpa. Mengena. Menjangkiti. Kalau berburu pun kita guna asabah juga. Fi pada ayam. So ayam yaumun kan. Mana hari biasa. Tapi kalau dia punya plural dia ayam ni,
Kalau makna biasa hari-harilah. Tapi ikut konteks tengoklah kadang dia gunakan untuk makna musim. So musim qais panas. Kalau har saja panas. Kalau panas yang amat sangat dia panggil qais. Qaizun. Jamak dia aqyas. Jamak dia aqyazun. Okey, satu lagi kemudian fa'ata. Lalu dia pun datang. Mendatangi. So kalau ata saja mana? Datang. Saya datang kan? Ata itu. Saya datang. Tapi kalau datang ke tempat apa-apa, kan sampai pada tempat, maknanya mendatangilah. Mendatangi. So mendatangi abtah. So dia boleh jadi makna datang. Kalau kita nak guna istilah datang, maka dia datang tambah ke lah. So datang ke, Melayu kita kan datang ke abtah. Lalu dia datang ke abtah. Jadi ke tu ke tak ada lah. So ilah tu tak digunakan untuk perkataan ata. So ata terus maf'ulun bih. Macam dakhala kan. So dakhala boleh pakai dakhala ilal masjid. Dakhala fil masjid. Atau dakhala masjidah tu. Masuk masjid. So fa'ata al-abtah. So abtahu. Abtahu. Kawasan yang lapang yang berbatu kerikil, yang batu yang kecil-kecil. So jamak dia abatih. Kalau kita belajar syair-syair Arab, so penyair-penyair banyak guna istilah-istilah abtah sebab dia punya kawasan persekitarian dia padang pasir, kawasan kolam-kolam tu yang kadang-kadang jadi kolam ni abtah ni. So ana biasalah jumpa ni perkataan abtah ni. So kalau orang mengaji modern Arabic kan, so dia tak pernah jumpa perkataan abtah ni, jarang jumpa. So waqta zahira. Waqta az-zahira. Pada waktu kan, kalau waktu saja, mana waktu saja. Tapi kalau kita nasabkan dia, waqta jadi, maksudnya pada waktu. Pada waktu. Dan biasanya guna idhafah kan, so waqta az-zahira. Zuhur, ni waktu zuhur kita. So jamak dia azhar. Satu lagi makna dia zahirah. Ini zahirah. Kan? Ni pun maknanya nun juga. Tengah midday heat. Waktu yang panas lah. Sama dengan yang ni. Waktu tengah hari yang panas. Panggil zahirah. Fata'arra. Lalu dia pun ta'arra. Dan ta'arra, tengok. Ada ta situ. Dia. Sebenarnya dia kan? So ta situ bukan ta mu'annas lah. So ta'arra. So kalau kita ada 3 ni, 1, 2, 3, 4 ni artinya tafa'ala lah. Tafa'ala. Bak nombor 5 kan? Cuma ini alif maksurah. Tak bunyilah. Ta'arra saja. Sepatutnya ta'arra ya. So nanti kalau kita nak cari kamus, cari ain, ra dan ya saja. So ain, ra dengan ya. Lepas tu tengok bab tafa'ala, akan jumpa ta'arra. So ta'arra menanggalkan pakaian ataupun bertelanjang. Fi pada syadidil har. Syadid plus harun. So harun ni akan jadi masdar lah. Kan? Syadidul har. Ni jadi kepanasan. Ini akan jadi sangat.
Ni kata sifat kan sangat. So dia punya struktur asalnya al-harru ash-shadidu. Harru, al-harru ash-shadidu. Ini binaan sifat dia. Sifat letak selepas pada yang ni. So harru syadidu. Kalau kita nak ubah, kita nak letak sebelah sini kata sifat, kita kena buang alif lam. So akan jadi sini jadi syadidu baris di sini pula kena tukarlah, dia jadi idhafah. So syadidul harri. So makna kita boleh terjemah pakai yang ni dulu, panas yang sangat ataupun sangat panas. Ini kena dengan bahasa Melayu dah. Sangat panas. Kalau yang ni tak susah nak terjemah bahasa Melayu, panas sangat. Wa talla. So kalau guna talla, ini maknanya fa'ala kan? Fa'ala tallaya. Sepatutnya tallaya. Tapi ada alif situ kan? Alif maksurah yang tak ada titik, so kita tak bunyikan dia. Jadi talla saja. Talla yutalli. Jamak dia tatliyatan. Maksudnya dia tatliyatan. Tatliyah. Melomorkan. Kalau kita guna selasi mujarab, tala yatli. Tala yatli. Tala yatli. To paint. To coat. Tala dengan cover dengan emas. Bizahab. So, watalla bi badanahu. Okey lah, badanun. Jamak dia abdan. Bahasa Melayu kita pun ambil daripada Arab badan. Badannya guna jisim. Jismun. Jamak dia ajsam. Badanun abdan. Jismun ajsam. Okay, yang ni banyak kali lah. Ja'ala plus fi'il mudhari' makna begin kan? Mula kan? So ja'ala plus mudhari' makna dia, ja'ala ni akan makna mula. Walaupun asal makna dia nya buat, menjadikan. Ja'ala asalnya makna dia menjadikan. Mula yataqallabu. Taqallaba yataqallabu, tafa'ala yatafa'alu. Asalnya berbolak-balik. Bolak-balik maknanya berguling-guling lah sini ikut kaedah sini, cerita sini makna dia. Konteks ini konteks berguling-guling. Taqallaba yataqallabu. Fi syamsi tafa'ala. Alal hasa. So berguling tu di bawah matahari, ala hasa, di atas batu. So hasa. Hasan. Masuk alif lam tu jadi ilan tanwin, jadi hasa saja. Ini pun jamak ni, batu-batu. So batu-batu dia isim jamak. Macam qaumun tadi, qaum, hasa. So kalau sebiji, masukkan ta. Hasatun. So sebiji hasa. So jamak hasan. Batu-batu. Yang ni pula sebab dia isim jamak. So dia mesti ada jamak dia lagi. Jamak lagi kan. So hasan. Ada ya sini hasayat. Hasayat. Batu-batu. Waqala, dia berkata saufa. So dua tanda yang menunjukkan future. Partikel yang menunjukkan future. Satu saufa, satu lagi sa. Saufa ni untuk jauh, next. Kalau sa ni dekat sikit. Ini kita panggil partikel tanfis. Tanfis.
Saufa ta'lamina. Ta'lami asalnya ta'lamu. Kamu mengetahui. Ta'lamu kamu mengetahui. Untuk lelaki. Kalau perempuan kan seorang pakai ya sini kan. So ta'lamu ada ya sini jadi ta'lamina. Ya'lamu. Ya'lamani. Ya'lamuna. Perempuan kan ta'lamu. Ta'lamani. Ya'lamna. Kamu lelaki ta'lamu. Ta'lamani. Ta'lamuna. Kamu perempuan ta'lamina. Ta'lamani. Ta'limna. Ta'lamna. Ya'lamu, ya'lamani, ya'lamuna. Ta'lamu, ta'laman, ta'lamu, ta'lamani, ta'lamu, ta'lamani, ya'lamna. Ta'lamu, ta'lamani, ta'lamuna. Ta'lamina, ta'lamani, ta'lamna. Aku a'lamu, kami na'lamu. So kamu akan mengetahui ya humma. So wahai apa tu? Wahai demam. Wahai demam. So i'rab ni kita panggil i'rab muqaddarah lah. Mana-mana yang ada alif maksurah, mana alif yang mencancang tu, alif yang ada rumah ya tu kita panggil alif maksurah kan. So i'rab dia kita panggil i'rab muqaddarah lah. Mana kalau dhammah muqaddarah, kalau kasrah muqaddarah, ditakdirkan ada. Kerana dihalang oleh adanya alif. Dhammah muqaddarah, kasrah muqaddarah, nasab muqaddarah. So sini mabni ni. Sebab selepas ya, kalau singular, so mabni sini. So mabni dengan dhammah. Dham. So dia kata mabni tersebut mabni ala ad-dham. Sebab untuk mabni kita guna istilah dham. So untuk mu'rab kita guna dhammah. Tapi dham ni ada nampak tak nampak kan? So kita tulislah muqaddar. Muqaddar. Sebab sini tak ada muannas kan? Kita guna muqaddar. Kalau muzakkar kita guna kalau muannas muqaddar. Ma nazala biki. Ta'lamina ma nazala biki. Apa yang akan tengah nazala kan? So nazala asalnya mana turun je. Nazala maksudnya mana tu? Turun. Tapi orang Arab ni zaman dulu dia guna nazala ni untuk mana berhenti di suatu tempat. Kemudian penggunaan simbolik dia singgah ataupun masuk ke dalam tubuh kita tu. Dia panggil nazala. Nazala bi makna singgah lah. Menetap. So nazala bi. So apa yang akan singgah pada dirimu. Apa yang akan hinggap menjakiti kamu. So nazala yang zilu. So nuzul dari punya masdar dia nuzul Quran. Kita tengok nazala. So nazala yang zilu. So dia punya masdar dia nuzul, penurunan, nuzulun. So nazarabi kan turun, tinggal, berhenti di sesuatu tempat. Bi ataupun boleh guna nazala ala. So orang petani kan dia selalu guna kan kat kita, dia kata bila nak, orang Kelantan pun banyak juga guna, bila nak turun, bila nak datang, bila nak turun Kuala Lumpur. Kawan-kawan kita di petani kalau kita jumpa dia kan, kata saya akan turun ke Kuala Lumpur, saya akan datang ke Kuala Lumpur. Kita pun kata bila kamu nak mari Kuala Lumpur, bila kamu nak turun Kuala Lumpur. So pengaruh Arab tu masih ada, dia sudah guna nazala. So kamu akan tahu juga ta'lamina biman ubtuliti. So ibtala ibtala mana menguji. Menguji. Kalau sirah
passive voice, bina majhul, ubtulia. Ubtulia. So ya hidup tau. Yang ni ya mati. Ibtala. Mana ya tu alif. Jadi alif kan. So nanti kalau guna majhul, so ya itu hidup. Ubtulia. So kalau kita guna sini plus kamu T, so T sebelum dia mesti bagi mati kan. So ubtuliti. Ubtuliti. Yang asalnya ubtuliti. Kemudian ada baris nun ni. Nun bagi bawah. Kan? Kalau nun bagi bawah, so hamzah wasal ni akan hilang lah. So nibtuliti. Biman. Ni pun asalnya bi plus man plus ubtuliti. Okay, ni pun bagi mati. Ni pun bagi mati. So dua bagi mati bertemu satu tempat. So untuk nun kalau bagi mati kalau nak dihidupkan dia, kalau tak ada cara, so orang Arab biasanya guna baris kasrah. So bimanib. Okay, bila yang ni hidup, yang ni automatik. Kan? Asalnya ubu sini kan? Ubu. So ub ni hamzah wasal. Hamzah wasal dia tak ada baris asalnya. Kalau ada sebelum dia tu ada baris. Ba tu kan? Ba pun bagi mati. So ba tu bagi mati. So hamzah wasal digugurkan barisnya. So, jadilah minibtuli kan? Tuli ti. Biman, bukan min man. Biman. Bi plus man plus ubtuliti. Oleh kerana nun ni bagi mati dan hamzah ni hamzah wasal. So nun bagi mati bertemu dengan bagi mati pada ba. Tak diizinkan dua bagi mati bertemu. So dia kata kalau sukun, kalau kita nak kasrahkan dia, nak hidupkan dia, diberikan baris kasrah. Baris kasrah sukun. Buat sementara je lah. So manib tuli tihi. So diujilah sini mana diuji. Kamu akan diuji dengan siapa. Ataupun ibtala juga boleh makna melawan. Ibtala. Melawat. So kalau sini makna singgah, ni mana singgah, yang ni mana melawat lah. So kamu akan dilawati oleh siapa? Demam tu akan melawati seseorang kan. Dia akan dilawati, raja akan lawat demam. Kemudian perkataan adalah kan. So adalah pun digunakan makna adil. Juga digunakan untuk makna terpesong. So adalah biasanya pakai kalau terpesong tu, berpindah daripada satu tempat pada satu tempat, maknanya kita menghala situ, kemudian pesong kat sini. Panggil adalah an. Berpindah dari ataupun terpesong daripada. So dia kata kat demam tu, kamu ni adalti kan. So kamu telah pesongkan diri kamu daripada umara. So kamu tak pergi kepada pembesar. So amir jamak dia umara. Kan kita guna untuk Khalifah Ur-Rashidin, Amirul Mu'minin, ketua kepada raja-raja. So amir juga digunakan untuk mana? Raja, anak raja, prince. Jamak dia pun umara juga. So lama-lama digunakan juga untuk sekalian pembesar, panggil yang memerintah panggil amir. Amir jamak dia umara. Dan juga ahli as-sara. Sara kekayaan, sarwah. Sarwatun. So jamak dia as-sara. Saraun. Jamak. So ahlus sara, boleh pakai ahlus sarwah. Ahlu mana yang orang yang memiliki golongan kaya, ataupun nak guna yang jamak ni boleh, macam sini guna jamak ahli sara ataupun ahli sarwah. Ahli
as-sarwa. Ini golongan-golongan kaya. Sarwati. Wa nazalti bi, dan kamu singgah kepada aku kan. So nazala bi, singgah kepada aku. Wa mazala. So mazala sama termasuk dalam fi'il nasikh, nakis. Mazala. Ma plus zala. Terjemah lafzi dia tidak berhenti. Tidak berhenti, continue lah. Bersambung. Terus. So lama-lama tu digunakan sebagai satu package. Mazala. Selepas dia nak ada khabar dia lah. Ni khabar dia. Yatamarrahu. Mazala. Terus menerus. Ni khabar dia. Dalam tu dah ada. Wa. So ini khabar dia. Yatamarrahu. Tamarraga yatamarrahu. Tafa'ala yatafa'alu. Tafa'ala yatafa'alu. Tamarraga yatamarrahu. Tamarrugan. Maknanya taqallaba. Sama dengan makna taqallaba tadi. Berbolak-balik ataupun berguling-guling. Hatta arika. Kalau yang ni mudah je nak tahu mudhari' kan. Kalau ra tu bagi bawah. Maknanya kalau ain mudhari' bagi bawah. So untuk mudhari' dia, ain madhi bagi bawah. So ain mudhari' akan bagi fathah aja kan. Sebab kita, ini sirah apa ni? Sami'a kan. Sami'a. So sami'a yasma'u. So arika ya'rafu. Perlu. Yang sukanya kalau bagi atas. Ni ain bagi atas. Fa'ala. So mudhari' nanti ada berbagai kemungkinan. Yaf'ulu, yaf'alu, yaf'ilu. 3 kemungkinan. Yang tak ada kemungkinan juga kalau ain tu baris hadapan. Fa'ulu, fa'ula. Ini satu aja mudhari'. Mudhari' dia ain juga baris hadapan. So fa'ula yaf'ulu. Nah, cuma yang kita kena tengok kamus yang ni. Kalau ain mudhari' ni baris atas. Mudhari' kita tak boleh tentukan ain dia tu apa. Kalau kita belum tahu lagi. Kalau yang ni garanti dah sebab dia sami'ah satu. Sebab sirah untuk ain ni ada satu aja. Ain yang bagi kasrah ni kan untuk mati satu aja sirah dia. Mudhari' dia satu saja. Wa zahabat al-humma. Okay, zahaba plus humma plus hu. So humma ni mu'annas kan? So bila mu'annas dia fa'il kena berputar lah sini. Zahabat. Yang ni hu ni nak bergabung dengan alif maksurah. So kena tambah alif yang asal. Akan kembali alif dia. Baru nampak alif dia. Tu alif dia nampak lah. Kalau dia duduk seorang-seorang dia baca dengan ya. Ditulis dengan ya tanpa alif. Tapi kalau gabung dengan dhamir, so alif dia akan kembali. Wa qama ni dah ada qama yaqumu sama dengan qala yaqulu. Tu sami'a pun lah biasalah sami'a yasma'u. Fil yaumis sani. Tengok fil yaumis sani. Pada hari yang kedua. As-sani. Sani kan ada ya tu. Ya tu kita panggil nakis lah. Nakis. So bila nakis kalau dia tak ada alif lam dia akan bertanwin. Sanin. So ya tu dihazafkan. Ya buang. Kan sanin. So mana-mana yang ada ya ketika tak ada alif lam dia bertanwin. Kalau kembali kepada alif lam semula, ya tu akan ada tapi tidak memiliki baris. So as-sani. Melainkan baris atas saja dia boleh terima. As-sani ada, as-saniyu tidak ada, as-saniyi pun tidak ada. So yang ni sebab yaum ni bagi bawah kan. So dia sepatutnya bagi bawah kan. So sini kita kata ya tak ada kasrah kan. Tak ada kasrah so baca dia al-yaumi as-sani sahaja. Dan ni nombor order yang kita belajarkan. First, third, second apa semua tu dalam bahasa Arab dia jadi sifat. So dia mesti diletakkan selepas mausuf. Kalau kita second letak dulu kan. Second day. English kan second day. So Arabic tak day second.
second. Qailan qad humma. Qad humma asalnya hamma, memanaskan. Hamma yahummu, memanaskan. So kalau dipanaskan, sini akan jadi humma. Tapi orang Arab guna dipanaskan ni khas juga digunakan untuk demam. Seolah-olah kita dipanaskan oleh kuman ke, oleh udara ke. Jadi humma, demam. Didemamkan, dipanaskan. So humma, katalah aku demam kan. So mamtu lah. So aku demam. Kata Zaid demam. Humma Zaidun. Terjemahan lafzinya Zaid didemamkan, dipanaskan. Jadi jarang orang bercakap macam ni. Yang biasa kita dengar kalau kita bercakap asabatni kan. Saya ditimpa oleh demam. Asabatni al-humma. Guna istilah tu. Qad humma al-amiru bil amsi. Pada hari semalam. So bi boleh makna apa? Pada. Faqala al-a'rabiyyu, berkatalah Arab. Kan tadi saya sebutkan a'rabun tadi asalnya orang-orang Arab kan. A'rabu tu jamak. Tapi kalau nak buat seorang boleh guna ya nisbah. Jadi a'rabiyyun. Orang Badui. Ana wallahi. So wallah ni boleh duduk mencelah. Sumpah. Wallah. Sepatutnya kena depan dulu. Wallahi demi Allah. So waw tu waw kita panggil waw sumpah kan. So waw sumpah ni huruf jar. So Allah akan bagi bawah. Wallahi. So wallahi. So kalau bahasa moden sekarang ni, tulisan moden kita kena buat macam tu. Wallahi. So mana dia mencelah lah. So wallahi baulah ba'astu. Jadi tanda-tanda dia dia tu ayat ataupun ungkapan yang dimasukkan, dicelahkan, bukan asal min ayat. So ba'astu, ba'asa ya ba'asu. So ba'asa mengirimkan. Ba'asa ya ba'asu. Mengirimkan. So bahasa moden juga digunakan ba'asa ya ba'asu mengirimkan delegasi ke apa kan, ba'as. So ba'asa ni juga digunakan untuk kebangkitan, membangkitkan. Hari kebangkitan kan, sebenarnya ba'asa juga. Mengirimkan delegasi, so ba'asa juga. So tengok konteks dalam penterjemahan. Sini dia kata akulah kirim dia. So akulah kirim demam itu. Dia guna ha sini kan. Mengirimkannya. Ha. Sebab ini refer kepada humma. So humma ni mu'annas. Sebab ya tu bukan ya alif maksurah tu. So ya tu ya ta'nis. Ya ta'nis. Ilahi. Summa walla. Okay, walla. Dan ada sabdu di tengah kan. Ada satu tengah tu maksudnya fa'ala lah. So fa'ala walla yuwalli. Sebab fa'ala yufa'ilu. So walla yuwalli bukan walla yuwalliyu. Kan ya tak boleh menanggung baris. So walla sepatutnya walla yuwalliyu. Walla yuwalli. So walla maknanya asalnya berundur, berpaling. Berpaling ke belakang itu dengan walla. Ini banyak digunakan oleh dalam Quran kan. So mereka lari dalam peperangan. So walla. Okay. Walla plural dia kalau lelaki mereka wallau. Ini Quran guna wallau ala adbarihim. So mereka berpaling, berundur ke belakang ala adbarihim, mengikut belakang mereka. Ini idza wallau mudbirina. Kan apabila mereka berpaling mudbiri ke belakang juga. Yang ini pun sama juga wallau mudbirina. So Quran banyak guna wallau mudbirina. So yang kita sini wallau walla hariban. So hariban maknanya melarikan diri, panggil hariban. Haraba ni. Haraba melarikan diri. So orang yang melarikan diri harib. Haribun.
So dalam keadaan melarikan diri, nasabkan dia hariban. So wallau dia berpaling ke belakang dalam keadaan hariban, melarikan diri. So dalam terjemahan moden, satu je kita terjemah, melarikan diri je. Kalau terjemahan satu-satu, dia berpaling ke belakang dalam keadaan hariban, melarikan diri. So saya ulang sekali lagi, zukira fi ba'di tawarikh, disebut di dalam satu sejarah, anna bahawa ba'dal a'rab, seorang orang di kalangan orang Arab, Badui, yang berada di Filbadiah, di Sahara, di padang pasir, telah ditimpa oleh humma, oleh demam, pada ayam musim Al-Qais, musim yang sangat panas. Lalu dia mendatangi Abtah, satu kawasan lapang yang berbatu, di saat tengah hari, iaitu di waktu zahirah, tengah hari yang panas memuncak. Fata'arra, maka tiba-tiba dia ta'arra, menanggalkan pakaian dia ataupun bertelanjang, dalam syadidil har, dalam kepanasan yang amat sangat, dalam panas yang terik. Watalla, dan dia melumurkan badannya bizaitin, dengan zait, dengan minyak. Waja'ala yataqallabu, dan dia mula mengguling-gulingkan diri dia fi syamsi, di bawah matahari, dalam matahari dan di bawah matahari, menggulingkan diri dia di atas batu tadi, di Abtah tadi, atas batu, alal hasa. Lalu dia bercakap dengan demamnya, waqala, wahai si demam, saufa ta'lamina, ya humma, wahai demam, saufa, kelak, ta'lamina, kamu akan mengetahui, ma nazala biki, so apa yang akan singgah, apa yang akan turun kepada kamu, so, apa yang akan mendampingi kamu, dan kamu akan diziarahi oleh siapa, ataupun kamu akan diuji oleh siapa. Adalti, dulu kamu telah berpaling. Adalti, kamu telah berpaling daripada para pembesar dan juga orang-orang yang kaya, ahli sara, dan kamu pergi duduk dengan aku, kamu singgah, wa nazalti bi, kamu datang kepada aku, kamu duduk dengan aku. Cakap dengan demam dia. Wa ma zala yatamazzagu, dia terus menerus yatamarragu, berbolak-balik, iaitu berguling-guling, sehinggalah hatta ariqa, sehinggalah keluar peluh daripada tubuh dia, ni ariqa, sehinggalah dia berpeluh. Wa zahabat hummahu, dan hilanglah hummahu, demamnya. Lalu dia pun bangun, wa qama, bangun. The next day, sami'a, dia telah mendengar. Yaumisani, pada hari berikutnya, hari yang kedua, sami'a qailan, dia mendengar orang yang berkata, qad hummal amir, ketua kita, raja kita, amir kita, penguasa kita telah demam, bil amsi, semalam. Faqala al-Arabi, dia pun, Arabi ni perasan, kalau dia dah hantar tu, dia kata dia hilangkan, dan dia bercakap dengan demam dia, pergi, aku dah hantar dia. Faqala al-Arabi, aku tinggal balik, dia kata, Arabi tu, orang Badui dia kata, ana, aku ni, demi Allah, akulah yang ba'astuha, yang mengirimkan demam itu kepada pembesar tadi, ataupun kepada raja tadi. Summa walla, lalu, sebab dia kata tu mesti ada orang marah kan, dia orang gila kalau bercakap macam. Summa walla, lalu dia pun melarikan diri. Summa walla hariban. Wallahu a'lam bis-shawab.